Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada risalah 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah. Sambungan kita pada malam ni ialah kisah yang ke-16, muka surat yang ke-43, di bawah tajuk pakaian Nabi Musa alaihi salam ketika berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jal. Jadi kita tengok apa yang ingin disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala untuk kisah yang ke-16 ni. Kisah ni bukanlah kisah yang masyhur disampaikan oleh para penceramah dalam kalangan masyarakat kita, tapi sekadar tambahan pengetahuan, dan kisah dia pun taklah panjang dan tak ada benda yang jelas sangat apa yang dia nak cerita. Cuma dalam buku dia sebut, dia kata pada hari Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah Azza wa Jal, baginda memakai jubah, seluar, pakaian yang dibuat daripada kain yang berbentuk macam kain selimut. Maknanya satu kain yang diletak atas badan ni. Selain pada pakai jubah tu, dia ada kain yang letak macam serban ke apa, tapi serban taklah tepat. Dia satu kain yang segi empat tu, dan songkok kecil. Yang ni yang mengundang rasa pelik tu. Songkok ni dah ada pada cerita Nabi Musa. Songkok ni dalam bahasa Arab dipanggil dengan qalunsuah. Adapun perkataan songkok ni ialah perkataan yang diambil daripada bahasa Urdu dan juga bahasa Parsi. Sebab kita kena tahu, bangsa Melayu, masyarakat Melayu ni banyak juga perkataan-perkataan Urdu Parsi yang diserap dalam penggunaan harian. Contoh tadi, serban. Serban ni bahasa apa? Serban ni bahasa Urdu. Orang-orang Pakistan bila mana sebut serban, dia faham apa? Sarban sebutan dia. Kita panggil serban. Sebutan dalam Urdu sarban. Sar, kepala, ban, kain yang melilit di kepala. Tapi kita panggil serban. Sar itu kepala dalam bahasa Urdu. Ban ialah bukan ban jalan sawah tu. Ban ialah apa saja yang melilit di kepala, yang dipintal lepas tu dililit. Itu dia panggil sarban. Boleh jadi pintalan itu daripada kain, boleh jadi pintalan itu daripada tali ataupun apa sajalah. Cuma nak katanya qalunsuah ataupun songkok tu pun sendiri ianya ialah perkataan pinjaman. Banyak lagi lah contoh lain. Contoh gandum. Gandum ialah bahasa Parsi, tepung gandum. Bandar, satu tempat yang luas, banyak pembangunan, itu pun bahasa Parsi yang diguna, yang dibawa masuk dalam bahasa Melayu. Tak apalah, cuma nak katanya bila mana ada benda-benda macam ni
kita dah boleh agak dah. Apa cerita dia? Okey. Dia kata dalam ni, semuanya daripada bulu dan 2 sepatunya daripada kulit keledai yang tidak disembelih. Tiba-tiba ada cerita pakaian Nabi Musa waktu dia naik bermunajat dengan Allah Azza wa Jal di Bukit Tursina di Mesir. Okay. Dalam analisis kisah, dia sebut, kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi membuktikan ketika Nabi Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah Azza wa Jal, baginda memakai seperti mana yang dijelaskan dalam kisah itu. Mana cerita yang boleh detailkan. Pakai jubah, pakai seluar, pakai kain, pakai songkok. Cerita ini ialah cerita yang tak pernah ada dan tak pernah disebut oleh mana-mana. Hatta orang yang rapat dengan Nabi Musa pun, Nabi Harun pun tak ada dalam catatan menunjukkan. Maknanya benda ni bukan benda yang menjadi perhatian. Tiba-tiba ada cerita dia boleh buat perhatian. Dia macam kita buka Quran, kita akan jumpa cerita Luqman Al-Hakim. Buka tafsir, sebahagian para ulama, antaranya Ibn Kathir, antaranya Ibn Jarir At-Tabari, antaranya ialah Imam Al-Qurtubi. Mereka mendatangkan riwayat, tapi bukanlah makna kata dia orang setuju, tapi dalam tafsir dia orang sebut ada riwayat-riwayat yang mendetailkan Luqman Al-Hakim ni dia duduk di mana? Dia duduk di benua Afrika, di satu kawasan antara Mesir dan juga Sudan tu. Satu kawasan, saya tak ingat apa nama dia. Dia berasal pada situ. Sebab tu ada riwayat kata dia ni kulit hitam, dia ni bibir tebal. Riwayat-riwayat ini tidak memberi apa-apa fokus yang jelas pun pada cerita tu. Tak beri apa-apa manfaat yang kita kira manfaat yang besar. Tak ada. Sama dengan cerita Nabi Musa ni pun. Okay. Hal ini kerana, kata penulis, menurut Al-Albani, kisah itu berdasarkan sebuah hadis yang sangat lemah. Satu orang ulama yang telah memberikan jasanya dalam ilmu hadis, walaupun tak dinafikan, ramai orang tak setuju juga dengan dia, tapi tak apa, itu bukan benda yang perlu untuk kita fokuskan sangat. Tapi nak katanya jasa dia dalam ilmu hadis tu ada. Dia kata hadis ini bersumberkan daripada hadis yang lemah. Ianya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Selain pada tu ialah Al-Hasan bin Arafah Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa, Ibn Uddi dalam Al-Kamil, Abu Musa Al-Madini dalam Muntaqa Raghabat As-Sami'in, Ibn Najjar dalam Tarikh Baghdad, dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak. Ini kita boleh tengok pada muka surat yang ke-44. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Az-Zahabi dalam kitab dia Mizanul I'tidal, dan beberapa jalan daripada Hamid Al-A'raj, daripada Abdullah bin Al-Harith, daripada Ibn Mas'ud secara marfu'. Marfu' ni walaupun setiap tabaqat tu, setiap kategori tu, daripada tabi'in, pergi kepada sahabat, pergi pada Nabi. Maknanya ini semua kita sebut marfu'. Dia ada orang, setiap tempat tu tak kosong. Hadis jenis ni dipanggil marfu'. Walau macam mana pun ia tetap terdedah kepada kedhaifan ataupun kemungkaran, bukan mungkar fahsyak tu bukan, mungkar hadis. Okay. Ataupun terdedah juga pada pemalsuan sekalipun. Maknanya kita jangan terkeliru dengan perkataan hadis ini marfu', sebab jaluran sanad itu boleh direka untuk memenuhi tempat-tempat kosong tu. Itu biasa bagi para pemalsu hadis ataupun bagi perawi-perawi yang tak dikenali ni. Kata Ibn Adi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hamid tidak lurus, ghairu mustaqimah, dan tidak disokong oleh ahli hadis yang lain. Maknanya problem pada satu orang perawi nama dia Hamid. Kata Al-Uqaili, Hamid Al-A'raji adalah mungkarul hadis. Okay, itu poin dia. Pembawa pada cerita ni ialah satu orang yang telah dinilai sebagai mungkarul hadis. Kata Tirmizi, hadis ini ialah hadis gharib. Hadis gharib ni duduk dalam kategori hadis dhaif, dan dia bukan dhaif yang biasa-biasa, dhaif yang ada implikasi yang berat kalau kita terima dia ataupun nak jadikan dia sebagai penghujahan. Tak boleh lah. Maknanya tak boleh jadi sebagai panduan, apatah lagi nak buat sebagai pedoman ataupun nak percaya 100% bulat-bulat, lagi tak boleh.
Bila mana di statuskan ataupun disebutkan status hadis itu sebagai apa nama ni, gharib tadi oleh Al-Imam At-Tirmizi. Okay. Dalam muka surat 44 tu dia sebut panjang lagi lah. Saya rasa tak menjadi keperluan yang utama sangat untuk kita cerita semua sekali itu. Sebab itu komentar-komentar yang rumit dalam ilmu hadis. Cuma saya nak sebutnya, kalau ada orang cerita, gaya dia cerita tu macam benda tu betul. Dia kata Nabi Musa ni waktu dia bermunajat pada Allah Azza wa Jal, dia pakai jubah, dia pakai songkok, ada kain atas jubah dia. Kita dengar cerita tu, kita taklah sangka ataupun kita taklah ingat cerita tu betul. Tapi cerita tu lemah. Kadang-kadang ada orang yang bercerita ni, ustaz-ustaz mungkin, biasanya ustaz lah yang akan bawa cerita-cerita macam ni. Ataupun orang yang diangkat sebagai ustaz, dia bawa cerita, dia baca je mana-mana, dia pun cerita. Sebab dia mungkin nak bawa kelainan dalam konten kuliah dia tu. Tapi dia tak perhati, dia tak halusi apa komentar ulama terhadap cerita. Sebab cerita nak sandar pada Nabi, Nabi Muhammad ke, Nabi mana-mana pun, dia bukan macam cerita orang lain. Dia ada disiplin, dia ada metodologi, dia ada cara dia. Tak boleh kita sandar mudah-mudah ataupun kita tokok tambah, kita selip cerita ni, kita masuk cerita tu, tak boleh. Sebab kadang-kadang dia tak logik. Macam tuan-tuan dengar cerita pertarungan antara hang tuah dengan hang jebat. Bertarung 3 hari 3 malam sampai letih. Bila mana letih tu dua-dua duduk, dua-dua pun makan burger dengan minum Coca-Cola. Tuan-tuan santing lah cerita tu. Ya betul, hang tuah minum Coca-Cola. Cuma nak katanya ada orang dia nak selit cerita tu. Dia terpenat dah bertarung ni. Sebab hang tuah duk pegang taming sari sampai ke sudah. Last sekali penat berhenti rehat, ambil burger dulu. Jadi ini ialah tokok tambah. Saya nak bagi faham. Sebab kadang-kadang kita tak nampak ulama nak sebut apa ni. Sebab dia bukan zaman kita, dia bukan senario masyarakat kita. Kalau kita tarik dengan karakter-karakter yang kita kenal dalam sejarah kita ni, kita tahu ada benda tak kena pada cerita itu. Jadi cerita yang boleh detailkan pakaian Nabi Musa waktu naik bermunajat ni ialah cerita yang bersumber daripada hadis yang lemah, dan ia bukanlah benda yang utama untuk diambil tahu pun. Okay. Kemudian lagi cerita tentang Nabi Musa ni, kisah yang ke-17. Kaum Nabi Musa sesat di padang Tih. Muka surat 45. Antara cerita pelik berhubung dengan padang Tih ialah yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dengan sanadnya daripada Ar-Rabi'i. Katanya, apabila kaum Nabi Musa alaihi salam menolak permintaan baginda supaya memasuki bumi Palestin, dan baginda pula berdoa ke atas kaumnya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bila mana Allah Ta'ala arahkan Nabi Musa memimpin kaum dia Bani Israel keluar daripada Mesir menuju Palestin. Waktu tu dia orang dikejar, kena ligan dengan Firaun dan tentera-tentera dia sehingga laut terbelah. Cerita tu betul, memang ada dalam Quran. Okay. Cuma cerita yang lepas dah daripada laut tu, mata Bani Israel ni dah tengok dah macam mana Firaun tu tenggelam. Okay. Cerita waktu dia orang nak masuk tak nak masuk Palestin, nak masuk tak nak masuk. Okey, cerita di sini banyak berlaku tokok tambah. Kita tengok. Sesungguhnya bumi Palestin itu diharamkan ke atas mereka memasukinya selama 40 tahun kerana keengganan mereka patuh arahan Nabi Musa. Dengan itu mereka sesat di tempat mereka sendiri. Jumlah mereka pada waktu itu ialah 600,000 orang. Mereka semua menjadi fasik lantaran penderhakaan yang dilakukan terhadap perintah Nabi Musa alaihissalam. Mereka berada selama 40 tahun di kawasan yang luasnya hanya 6 farsakh. 6 farsakh sama dengan 6 batu. Satu batu ni lebih sikit daripada 1 kilometer. Tapi nak katanya kawasan yang kaum Nabi Musa pergi mari ni, antara Laut Merah dengan border Palestin tu, sempit kawasan tu. Tuan-tuan boleh bayang, lebih pada 500,000 orang duk main kawasan yang sempit. Okay. Atau kurang daripada itu. Sebahagian riwayat kata sikit lagi, kecil lagi daripada 6 batu tu. Setiap hari mereka berjalan untuk keluar dari situ sehinggalah petang. Apabila petang mereka berhenti dan mendapati sebenarnya masih berada di tempat yang sama. Mereka mengadu kepada Nabi Musa
tentang bencana yang menimpa mereka. Muka surat 46. Lalu Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka makanan berupa al-manna was-salwa. Yang ni memang ada sebut dalam surah Baqarah. Cuma berapa luas kawasan yang diorang duduk tak keluar-keluar tu, kalau kata 6 batu, yang ni tak betul. Tak tahu berapa. Quran pun tak detailkan. Cuma diorang tak dapat keluar tu kerana diorang degil. Diorang tak mematuhi arahan yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi Musa, dan Nabi Musa arahkan diorang ikut arahan Allah Ta'ala tu. Lalu dengan sebab diorang pergi mari tak keluar-keluar ni, diorang pun lapar, tak tahu nak buat apa. Jadi dikirim makanan daripada langit berupa al-manna was-salwa. Al-manna itu madu, salwa itu ialah burung. Dalam buku ni dia terjemah burung puyuh. Tapi dalam banyak kitab tafsir, dia tak sebut burung apa. Yang pastinya, ianya ialah burung yang terbang, yang bila mana dia orang nak makan, burung tu akan jatuh, turun, mendekat, sehinggalah dia jadi jinak, dan akhirnya ditangkap, dan lalu boleh dimakan, dimasak, dan dimakan. Ada sebahagian riwayat kata, bila mana nak makan je, tunjuk je burung tu turun, siap sudah dipanggang, direbus, dimasak steam, semua ikutlah. Cuma nak katanya, itu ialah kelebihan yang kena ataupun dapat pada Bani Israel, tak kena pada bangsa lain. Maknanya diorang ni macam dah dapat teaser awal daripada makanan dalam syurga. Sebab dalam syurga pun Tuhan sebut macam tu lah. Makanan dalam syurga ni dia bersifat mudah, simple, mengikut keinginan. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala detailkan ada beberapa nikmat khusus kepada beberapa golongan ahli syurga. Ada yang disebut dengan as-sabiqun, ada yang disebut dengan ashabul maimanah. Ini dua golongan dalam surah Al-Waqi'ah. As-sabiqun VIP, maimanah golongan kanan, yang diorang juga orang beriman, tapi syurga diorang tak sehebat syurga as-sabiqun. Tuhan detailkan. Tuhan kata talhim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah. Itu antara pendetilan daripada nikmat-nikmat syurga. Antaranya ialah bila mana diorang nak makan buah dalam syurga, buah tu ialah buah yang lebih kurang macam buah di dunia, tapi rasanya berbeza. Bentuknya mungkin sama, panggilan pun sama, tapi buah tu sifatnya, rasanya tak sama dengan buah di dunia. Kalau buah apple, tapi biasanya dalam Quran dia akan mention buah anggur. Kebanyakan riwayat sebut buah anggur. Bila mana ahli syurga dia nak makan anggur tu, dia tak perlu bangkit, lepas tu nak kena petik, tak perlu. Dia punya dahan tu mendekat, dan kita boleh makan terus. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi salat gerhana. Saya tak pasti gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Pada rakaat pertama, para sahabat tengok tengah Nabi duk qiyam baca ayat tu, Nabi ni duk tarik satu benda. Rakaat pertama. Rakaat kedua, tengah Nabi qiyam baca ayat habis Fatihah apa semua tu, Nabi macam tutup muka mengelak sesuatu. Habis salat, sahabat tanya. Nabi kata, tadi waktu aku salat, Allah Ta'ala buka hijab, aku didekatkan dengan syurga, nikmat syurga. Antara yang aku nampak dekat dengan mata aku ni ialah gugusan anggur yang tak ada contoh dia di dunia. Sebab Nabi kata anggur itu, sebiji anggur, bukan segugus. Bukan segugus yang banyak buah tu. Sebiji daripada gugusan tu, sebiji dia menyerupai tempayan-tempayan yang ada di Madinah ni. Tempayan yang orang guna untuk peram arak tu. Bukan tempayan kecil, tempayan besar, sebiji. Nabi kata kalau aku dapat tarik masuk ke dunia ni, korang tak habis makan sampai hari kiamat. Tapi Nabi tak tarik lah. Kalau tarik kita boleh pergi makan di Madinah tu. Okay. Tapi Nabi tak tarik. Okay. Cuma nak katanya diperlihatkan. Okay. Dan lepas pada tu rakaat kedua Nabi kata, aku diperlihatkan neraka. Tak buka lagi pintu. Cuma buka satu lubang dia saja. Lubang tu macam lubang yang boleh masukkan kunci untuk buka pintu tu. Bila mana dibuka lubang tu, dia punya percikan api tu keluar. Dan percikan api tu
bila mana dia jatuh, besarnya sebesar unta betina yang bunting. Percikan tu, bukan api, percikan dia. Memang dalam Quran sebut tentang percikan api neraka ni, saiz dia ialah sebesar unta. Kan kita bakar arang apa semua tu, yang terpercik tu, kecil je, kena atas baju, tak kena gaya, lubang juga baju kita. Tapi lubang kecil lah. Tapi di neraka yang realitinya nanti, ianya lebih besar daripada itu. Okay. Cuma nak katanya ialah Bani Israel ni, mereka dapat sikit nampak macam mana dalam syurga nanti kita akan dapat makanan. Turunnya burung yang jinak sehingga dia orang tak perlu buat kerja renyah nak kena buat itu buat ini, dah sedia dimakan. Okay. Mereka juga diberikan pakaian yang kekal di badan mereka. Maknanya pakaian yang dia orang pakai sewaktu tertahan tak masuk Palestin, tak boleh patah balik juga ke Laut Merah tu. Baju tu, pakaian tu Tuhan jadikan dia tak reput. Tuhan jadikan pakaian tu tak mereput. Ini ialah bahagian daripada karamah lah kita kira. Sebab dia orang ni bukan Nabi. Kemuliaan Tuhan beri. Karamah yang sama telah Allah Ta'ala beri kepada Ashabul Kahfi. Tuan-tuan tengok cerita Ashabul Kahfi 309 tahun. Tuhan sebut wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Allah Ta'ala jadikan mereka pemuda Ashabul Kahfi ni berbolak-balik kiri dan kanan. Sebahagian ahli tafsir kata termasuklah yang tak buruk ialah pakaian dia orang. Walaupun ada riwayat Israeliat kata waktu dia orang bangkit pada tidur, dia orang perasan rambut dah berubah Nabi, misal ni dah tutup bibir mulut dah, janggut dah panjang, kuku dah belik badan. Yang ni cerita tambah. Yang pasti, yang sahihnya ialah dia orang sama je, body dia orang sama. Maknanya kekal remaja walaupun exactly umur dah 300 tahun lebih. Itu Allah Ta'ala jadikan. Sebab tu sebahagian pakar perubatan lah, dia orang menerima tentang bolehnya kita ni terkena sleepwalking waktu kita tidur. Tidur berjalan. Tidur berjalan ni macam mana tuan-tuan? Bangkit berjalan. Dia bukan mata katuk. Mata tu buka. Dia jeger mata tu. Mata tu buka. Okay. Mungkin sebahagian orang dia pernah tengok orang kena sleepwalking ni. Saya sendiri memang ada pengalaman waktu sekolah menengah asrama ni, memang ada kawan-kawan kita yang ni sleepwalking malam-malam 2-3 pagi. Sebab kita zaman sekolah ni bukan jenis tidur awal. Terutamanya malam minggu ni. Kita tidur lewat. Macam-macam kerja lah kita buat. Antaranya makan Maggi. Sebab makan Maggi ni zaman yang paling sedap ialah zaman belajar je. Zaman kerja tak sedap dah makan Maggi. Makan Maggi ni tuan-tuan, waktu belajar je. Waktu zaman universiti, sekolah menengah. Dia ada feeling yang berbeza. Waktu dah banyak duit, bukan nak kata banyak duit, tapi boleh beli benda lain. Jadi makan Maggi ni jadi lekeh lah, nampak. Tak rasa sedap sangat. Cuma nak kata kita perasan ada kawan-kawan yang bangkit, lipat baju pukul 3 pagi. Habis baju satu almari dia lipat. Rupanya dia tengah sleepwalking. Tapi baguslah kalau jenis sleepwalking macam tu. Banyak kerja rumah selesai. Sleepwalking yang jenis lipat baju, basuh pinggan. Yang kita peningnya sleepwalking yang jenis pecah barang ni. Nak terjun bangunan apa semua jadi susah. Cuma nak kata sleepwalking tu valid. Dengan sebab nuqallibuhum, maksud daripada surah Kahfi tu, bergeraknya mereka kiri dan kanan itu ialah mereka, orang kata apa, bergerak macam tak tidur. Sebab tu Quran sebut, kalau kamu tengok dia orang yang sedang tidur 309 tahun tu, kamu akan lari. Sebab dia punya keadaan tu mengerikan. Ini cara Tuhan jaga. Walaupun dia orang tu rukut. Rukut ni maknanya tidur mati. Yang memang mati betul lah. Sehingga dikejutkan oleh Allah Ta'ala saja baru dia orang bangkit. Cuma nak katanya ialah, itu ialah benda yang berlaku ataupun realiti yang berlaku. Mereka diberi pakaian yang kekal di badan mereka. Apabila seseorang bangun dari tidur, pakaian itu masih lagi dalam bentuknya, kaumnya juga meminta Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya agar memberi mereka minuman. Lalu tiba-tiba datanglah batu dari bukit Tur berwarna putih. Apabila mereka memukul batu itu, terpancarlah 12 mata air. Ini cerita dia. Setiap golongan yang meminum satu mata air dan mengetahui ia untuk mereka. Sebab mereka ni 600,000 orang ni terpecah pada 12 suku. Ada ahli tafsir seperti Az-Zamakhsyari dan lain-lain
menukilkan jumlah mereka yang sesat adalah 600,000 orang. Keluasan kawasan yang boleh menampung jumlah itu ialah 12 batu persegi. Maknanya yang ni besar sikit. Ahli-ahli tafsir juga menceritakan batu yang dipukul dari syurga, bukannya daripada bumi. Batu yang turun nak bagi dia orang minum air itu ialah batu daripada syurga. Ada dalam kalangan ahli tafsir yang menyatakan bentuknya seperti kepala manusia, dan ada juga menyatakan umpama kepala kambing. Yang ni sembang derah memang sedap. Bagi yang buat cerita ni, tak ada. Yang ni semua tokoh tambah ni. Okey. Ada yang mengatakan panjangnya ialah 10 hasta. Nak kata batu tu panjang dia, besar dia, bentuk dia. Analisis kisah. Kisah ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah tentang bentuk batu yang dipukul oleh mereka bagi mendapatkan bekalan air di padang Tih ketika mereka sesat di situ. Bentuk batu tu ialah satu riwayat yang sangat fatal, tokoh tambah dia. Begitu juga tentang jumlah mereka yang sesat bersama baginda seramai 600,000 orang. Bilangan tu pun tak valid, tak sebut. Dalam Al-Quran tiada keterangan tentang sifat batu yang dipukul itu. Apa yang penting ialah kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan kaumnya ialah mukjizat baginda. Yang tu yang penting. Tapi ada orang dia pergi ziarah tempat-tempat ni, setengah-setengah tempat yang diziarahi itu diklaim adanya Ain Musa, air mata Nabi Musa. Antara tempat yang menjadi lokasi-lokasi penting perjalanan Nabi Musa ni, Turki dan juga Jordan dan juga Syria ni. Syria dan Turki saya tak pernah tahu macam mana lokasi sirah para anbiya ni. Yang saya tengok dengan mata ialah di Jordan sebab kita belajar situ. Ada satu kawasan nama dia Karak, bukan lebuh raya Karak. Di Jordan ni dia ada juga nama Karak. Dia ada nama Karak tu. Karak ni terkenal dengan teh dia orang. Sebab tu kalau pergi ke tempat tu, dia orang akan promote Syai Karak. Teh ni, Syai Karak ni ialah, saya boleh kata tempat kita ni apa dia? Masalah tea yang ada di Penang tu je. Cuma dia punya rempah lain sikit lah pada rempah kita. Cuma yang tu kalau minum musim sejuk ni dia lain macam lah. Dia punya feeling dia tu. Cuma nak katanya itu antara tarikan lah situ. Okay. Dia ada satu tempat nama dia Petra. Petra ni ialah satu bandar peninggalan Nabatian, kaum Nabatian. Kaum Nabatian ni dikatakan kaum pada zaman kegemilangan Rom dulu. Ada orang claim Petra ni ialah kota bagi kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Tapi dia tak tepat. Yang betulnya kota peninggalan kaum Samud itu ialah di Arab Saudi sekarang, di Madain Saleh ataupun di Al-Ula. Yang orang duk share video dia di TikTok apa semua tu, yang ada pusat peranginan, ada mandi, Mak Saleh dah tak berapa nak pakai baju dah kawasan tu. Dalam hadis ada Nabi lalu kawasan tu. Bila mana Nabi lalu, sahabat-sahabat ni nampak macam nak berehat, dia orang pun turunkan bekal-bekal dia orang. Lepas tu macam nak masak, Nabi kata bangkit, semua naik atas kenderaan, jangan buat apa-apa pun, sebab ini ialah tempat manusia diazab. Tak boleh datang kawasan ni melainkan dalam keadaan menangis, melainkan dalam keadaan muhasabah diri. Sebab tu ada perbahasan di kalangan para ulama, melawat tempat-tempat yang dilaknat ni apa hukumnya. Sebahagian daripada para ulama berpandangan melawat tempat-tempat yang dilaknat ni ialah boleh dengan syarat yang Nabi sebut tu. Pergilah keadaan nak muhasabah diri supaya kita ni tak ikut perangai kaum yang lawan Nabi. Tapi kalau pergi nak suka-suka, macam tuan-tuan tengok di Al-Ula. Al-Ula ni di Madain Saleh sekarang lah. Dah ada hotel apa semua dah pun. Cantik kan? Dia tak ingat kepada cerita kaum Samud dah tu. Dia ingat tempat tu cantik. Dia punya pattern tu samalah macam yang ada di Petra. Cuma Petra ni dia khilaf, kaum Samud ke Nabatian. Yang kuat ialah Nabatian sebab bentuk-bentuk bangunan itu ialah bentuk-bentuk pilar Rom. Tiang Rom tu. Tiang tu itulah tiang zaman kerajaan Rom. Sebab tu kita akan tengok dia punya saliran air. Saliran je lah ada, air dah tak ada pun. Tapi nak masuk situ mahal.
Zaman saya belajar dulu, tiket masuk situ 50 dinar Jordan. 1 dinar Jordan RM7.5 sekarang. Tuan-tuan kali berapa? 300 kan? 300. Tapi kalau tuan-tuan student, kalau kita belajar sana, tiket masuk dia 1 dinar. Jauh beza. 50 dengan 1. Maknanya kalau kita student, masuk RM7. Tapi kalau kita orang luar, 300. Tapi ramailah orang Malaysia masuk. Dia ada package. Boleh masuk sehari keluar terus, boleh masuk 3 hari, boleh masuk 6 hari, boleh masuk sebulan, boleh masuk 40 hari, boleh masuk 3 bulan pun. Biasanya yang duduk lama ni ialah arkeologis barat. Orang-orang yang duk buat kajian, nak tengok tamadun manusia. Sebab dalam tu ada penduduk. Dalam tu ada Arab Badui yang tinggal dalam tu. Dan dalam tu semua barang memang mahal. Kalau gula dekat luar ni sekilo RM3, dalam tu boleh pergi RM12. Boleh pergi lah. Cuma nak katanya tak ada protes pun daripada Arab Badui, sebab dia orang tak tahu pun harga runcit pasaran apa dia. Bukan setakat tak tahu berapa harga sekilo gula, dia orang tak tahu pun Palestin kena jajah dengan Yahudi. Tak tahu pun. Padahal dia orang tak sampai 100 km pun nak sampai dengan border Palestin tu. Cuma sebab dia orang yang berpindah randah macam tu. Cuma dia satu kawasan yang kalau kita ni kaki suka sejarah, kita akan nampak lah tempat tu menarik. Tapi kalau kita jenis apa benda bangunan ni lebih kurang dengan Bukit Keteri je, tak payah pergi kot. Sebab kalau tuan-tuan tengok bukit dia tu, dia ada lah macam gua-gua lama apa semua. Orang yang tahu sejarah dia minat lah benda tu. Tapi kalau kita letih nak berjalan ni. Sebab dia tak menyediakan kenderaan yang kondusif. Dia tak ada macam troli. Tak tahulah sekarang dah okey dah kot. Cuma dulu saya ingat saya pergi, dia kena naik kuda yang Arab Badui sana pelihara. Tapi dia orang makap tinggi harga. Walaupun dia orang Badui, dia orang pandai cakap bahasa Inggeris dengan sebab banyak sangat pelancong Inggeris datang. Cuma nak katanya ialah tempat tu menarik, cantik. Orang kita pergi ni sebab nak bergambar dekat satu bangunan yang paling last sekali, yang duduk atas sekali. Sebab bangunan tu ada dalam cerita Transformer tu ya. Cerita Transformer dia digambarkan situ. Sebab nak bergambar situ. Lepas tu balik belah balik. Tak ada apa. Tapi nak sampai tu saya ingat daripada pukul 3 petang. Saya ingat saya masuk pukul 2 petang. Kita sampai sana di puncak tu pukul 5 petang. Patah balik semula dah maghrib. Cuma dia satu kawasan yang luas dan memang penat. Pergi dengan umur muda, umur belasan okey. Sekarang saya rasa kalau pergi pun saya depan pintu tu ya kot, saya tak nak masuk lah. Tak larat saya tak nak masuk. Cuma nak katanya tempat tu ialah dikatakan kaum Samud duduk situ. Tapi ianya hanya sangkaan. Ada orang kata tak payah pergilah, ini tempat kaum yang dimurkai. Cuma Madain Saleh di Saudi tu itu valid. Yang tu memang kaum dimurkai tu. Dia sama macam satu lagi tempat iaitu Laut Mati di Jordan juga. Laut Mati ni. Saya pernah sampai lah Laut Mati ni. Laut Mati kena bayar dalam 15 dinar kalau saya tak silap, ke 10 dinar, saya tak ingat. Bayaran sama je. Ada kad student ke, orang luar ke, sama. Dia murah sikit. Cuma situ kalau dia tengok, Mak Saleh ramai. Mak Saleh macam biasalah. Dia orang pergi tempat macam tu, dia orang nak mandi. Bila mana dia orang nak mandi, dia orang buat apa? Dia orang tak akan pakai telekung, dia orang tak pun nak pakai baju lah. Dia tak ada mandi pakai telekung, pakai jubah pula situ, tak ada apa. Cuma nak katanya dia orang akan salut badan dia orang dengan lumpur Laut Mati. Ada orang percaya itu tempat kaum Nabi Lut diterbalikkan. Kaum Nabi Lut yang mengamalkan LGBT tu. Cuma nak kata ada sebahagian kata tak payah gunalah produk. Tapi produk kecantikan dia tu laris lah, ramai orang Malaysia beli. Dengan sebab dia punya kandungan garam yang tinggi tu, dia ada banyak nutrien-nutrien yang baik untuk kulit. Dermatologis banyaklah buat kajian itu, pakar kulit ni. Kandungan tanah di Laut Mati tu. Memang hakikatnya kalau kita pergi, kita dapat rasa reaksi air tu dengan kulit kita. Tuan-tuan tak ada penyakit kulit. Tapi kita tahu kulit kita ni penuh dengan bakteria. Kita ni bawa bakteria ke? Okay. Tuan-tuan tak ada penyakit kulit. Kalau tuan-tuan ada kudis apa semua, boleh berlari lah duduk dalam air tu. Okay. Buka stokin, celup kaki. Dah rasa macam orang cuah cuka dah kaki.
Sebab kaki kita kan duduk dalam stokin ni ada bakteria apa semua. Tapi nak katanya dia punya efek tu kuat. Tuan-tuan boleh berenang dan confirm tak akan lemas sebab terapung je situ. Cuma jangan berenang ralik sangat sampai ke tengah, sampai ke ujung sana, itu border Israel sekarang. Dan kalau dia rasa terancam, dia akan melepaskan tembakan rambang begitu sahaja, tanpa ada apa-apa insurans yang kita boleh claim situ. Maknanya kalau mati kena tembakkan, mati je, tak ada apa. Tak boleh nak buat apa-apa sebab itu dia kira autoriti dia orang. Cuma nak katanya itu ialah dikatakan kawasan. Yang laut mati ni pun khilaf lagi. Nak kata betul ke kaum Samud, kaum Nabi Lut ni dihukum situ. Cuma nak katanya ada para ulama membahas tentang hukum ziarah tempat dilaknat. Hadis memang ada, Nabi larang. Cuma di Madain Saleh tu saya tengok ramai orang pergi dalam keadaan seronok-seronok. Tak sepatutnya kita pergi dalam keadaan macam tu. Kita jangan ingat kerajaan Arab Saudi buat tempat tu sebagai tempat rekreasi, kita kira boleh pergi je. Sebab tuan-tuan kena tahu, kerajaan Saudi ataupun negara Arab Saudi sekarang mengalami perubahan skala politik dia tu dah berbeza. Dia punya berpegang kepada agama tu sedikit longgar dengan pemerintahan daripada Muhammad bin Salman, bukan Salman bin Abdul Aziz tu, anak dia. Sebab tu antara projek besar yang dia nak buat ialah Muka'ab di Riyadh. Muka'ab ni apa benda? Satu bangunan yang menyerupai Kaabah di Mekah, tapi ianya ialah pejabat kerajaan, mall, dia macam satu pusat. Itu dia panggil Muka'ab. Dia tak panggil Kaabah, dia panggil Muka'ab. Tapi dia lebih kepada entertainment. Sebab tu kita tengok sekarang Arab Saudi dia tarik pemain bola sepak yang mahal-mahal semua ke negara dia orang. Orang muda dia tahulah. WWF pun dah nak buat dekat dia orang lah. Inilah kalau kita kira satu benda yang membimbangkan ulama-ulama di sana pun. Memang dah ada gerakan ulama yang menegur, dan kita pun tengok ada sebahagian para ulama yang telah dipenjarakan kerana menegur pada benda-benda ni. Jadi ianya satu benda yang merisaukan jugalah. Walaupun kita pergi buat umrah ambil package tu, janganlah nak pergi beriang-ria di kawasan itu. Boleh pergi Madain Saleh tu, tapi pergi macam dalam hadis tu sebutlah, pergilah keadaan untuk menginsafi supaya kita ni tak jadi macam kaum Samud yang membelakangi rasulnya ataupun nabinya. Okey. Jadi dalam muka surat 47 tu dia sebut, di dalam Al-Quran tiada keterangan sifat batu yang dipukul. Ibn Khaldun, perenggan ketiga, memberi komentar tentang pembohongan jumlah tentera yang bersama Nabi Musa AS yang sesat di padang Tih itu. Beliau mengatakan antara lain Raja Parsi dan kerajaan negaranya lebih besar daripada Raja Israel. Buktinya dapat dilihat apabila Maharaja Bukhtanasar menyerang dan mengalahkan Bani Israel. Raja itu telah membinasakan Baitul Maqdis, tempat suci orang Israel pada waktu itu. Padahal Bukhtanasar itu sendiri sebahagian daripada gubernur Maharaja Parsi. Ini pandangan Ibn Khaldun lah. Nak sebut pada kita bahawasanya jumlah tentera yang ada bersama dengan Nabi Musa tu ialah jumlah yang tak valid. Memanglah Quran pun tak mention. Okay. Cuma ini sebagai yang terakhir lah. Lepas pada ni kita akan tengok lagi ni kisah yang ke-18, 19 ni masih lagi kisah Nabi Musa. Kisah 20 pun kisah Nabi Musa. Seterusnya kisah yang ke-21. Kalau kita tengok kisah 21 kisah apa? Yang kisah 20 ni dia agak panjang sikit. Kisah 21 Nabi Daud. Okay, maknanya kisah yang ke-18 sampai 20 ni semua kisah Nabi Musa yang ada problem. Alang-alang dah sebut yang ada problem, saya nak sebut jugalah yang tak ada problem. Kisah Nabi Musa yang tak ada problem ni tuan-tuan boleh tengok di mana? Boleh tengok dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf telah menyebutkan nama Nabi Musa sebanyak 19 kali dalam surah tu saja. Nama Nabi Musa diulang 19 kali dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni antara surah yang hampir detail cerita tentang Nabi Musa. Sebab tu dia antara surah Makkiyah yang terpanjang. Surah paling panjang dalam Al-Quran Baqarah 268 ayat, 286 ayat. Surah Makkiyah yang terpanjang, surah yang diturun sebelum Nabi hijrah ialah surah Al-A'raf 206 ayat. Kalau kita tengok dalam mushaf kita sekarang, ianya
berada pada hampir 26 muka surat. 26 muka surat. Sebab tu kalau kita tengok, ada hadis yang menarik tentang surah Al-A'raf ni. Saya tak sempat nak cerita apa cerita yang ada dalam surah Al-A'raf berkaitan dengan Nabi Musa ni. Okay. Cuma nak sebutnya, ada beberapa hadis. Antaranya hadis riwayat pada Bukhari, hadis riwayat pada Nasa'i, dan hadis riwayat daripada kitab-kitab yang lain, daripada Zaid bin Thabit, daripada Urwah bin Zubair, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ni pernah jadi imam salat maghrib, Nabi baca surah A'raf habis satu rakaat. Habis satu rakaat. Tuan-tuan boleh bayang, 206 ayat, 26 muka surat, satu rakaat maghrib. Riwayat pada Aisyah kata, 2 rakaat maghrib tu, maghrib 3 rakaat, yang baca kuat tu ialah 2 rakaat yang awal lah, salat jahar kan. Okey, 2 rakaat tu Nabi tapau satu surah. Maknanya satu rakaat 103 ayat, rakaat kedua 103 ayat, habislah bacaan untuk salat maghrib. Kita boleh bayang, salat maghrib ni Nabi buat berjemaah. Pertama panjang tuan-tuan, surah Al-A'raf ni panjang. Kalau buat tadi tak ada kuliah maghrib. Sebab masa ni baru nak habis bayang. Sebab surah Al-A'raf tu dia agak panjang. Cuma nak katanya, apa sebab Nabi buat macam tu? Sebab ada seorang sahabat pernah tegur tabi'in, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni anak pada Zubair bin Al-Awwam. Pernah ditegur oleh satu orang, iaitu daripada Zaid bin Thabit. Tegur dia. Dia jadi imam, Urwah jadi imam, dia baca surah-surah pendek. Dia kata, kamu tahu tak waktu Nabi hidup dulu, Nabi ni maghrib, dia tegur Urwah jadi imam maghrib baca surah pendek. Dia kata, dulu aku pernah salat dengan Nabi, Nabi baca surah A'raf habis satu rakaat. Kamu ni ikut Nabi. Ni jemaah minta. Kalau ada jemaah sekarang boleh minta, high class jemaah tu. Maknanya masjid tu tak ramai orang datang. Dahsyat ni, 206 ayat. Bukan satu, aku kata apa, satu kapasiti yang sikit lah, kapasiti yang banyak. Cuma saya nak katanya, kita tengok hadis-hadis ibadah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ni, tepuk dahi kita, ngiling kepala kita. Macam mana dia orang buat ibadah? Tuan-tuan boleh bayang, maghrib sekarang dengan isyak dia dekat. Sekarang 7.24 maghrib, isyak 8.34. Lebih kurang sejam je dia punya tempoh masa tu. Kalau buat macam ni, maknanya dia macam tiada senggang waktu yang lama untuk salat maghrib ke salat isyak. Sebab tu kita tengok Nabi ni, kehidupan harian dia ajaib. Kehidupan harian dia adalah kehidupan yang penuh dengan benda bermanfaat. Sebab tu ada hadis kita tengok dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Nabi sebelum tidur, ada riwayat Nabi baca surah Isra, dan juga Nabi baca surah Az-Zumar, dan juga Nabi baca Al-Musabbihat, surah-surah yang dimulai dengan tasbih. Yusabbihu lillahi ma, surah Jumu'ah, surah A'la. Nabi baca semua, baru Nabi tidur. Tuan-tuan boleh bayang, satu kehidupan orang yang pack dengan jaga negara, dengan jaga isteri ramai, dengan jawab soalan para sahabat, tapi malam sebelum tidur dia baca Quran dengan kapasiti orang tak buat kerja apa sehari. Sebab sekarang ni nak buat macam Nabi buat tu, mesti orang tu jenis relax, tak ada apa, siang. Sebab surah Zumar panjang, surah yang ke-39. Surah Isra pun ada surah yang panjang. Kita Al-Mulk pun tak ramai orang join kalau ada masjid buat halaqah. Bacaan sebelum pada tidur. Al-Mulk cuma 3 muka surat. Walaupun kita tengok antara yang menjadi pilihan para ulama untuk letak dalam buku amalan harian ni, siang malam ni, macam Hisnul Muslim, bacaan sebelum daripada tidur pun yang dia suggest ialah surah Sajdah. Surah Sajdah pendek ya, 3 muka surat. Al-Mulk pun 3 muka surat. Tapi kalau kita buka Azkar Imam An-Nawawi, dia datangkan riwayat daripada Irbad bin Sariyah, Nabi ni sebelum tidur Nabi baca Al-Musabbihat, surah-surah yang dimulai dengan tasbih, plus Isra, plus Az-Zumar. Pukul berapa nak boleh tidur tu? Cuma nak katanya, apa yang Nabi buat tu berbaloi dengan apa yang Tuhan beri. Sebab Nabi telah memprioritikan Allah Azza wa Jalla lebih daripada segala-gala dalam hidup. Sebab tu saya tengok benda-benda ni, kita tengok dalam Al-Azkar, dalam
dalam Hisnul Muslim, dalam kitab-kitab tentang amalan harian Nabi ni lah. Kita memang tak mampu nak buat pun dengan komitmen hidup sekarang. Kalau orang tu boleh buat, ianya ialah satu rahmat dan nikmat yang Tuhan beri pada dia. Dia boleh follow Nabi. Cuma nak katanya Nabi baca, dia bukan baca kalut. Dia baca tu dia perhati. Macam kita sekarang, mungkin kita nak ikut, tapi kita baca tu kira nak bagi habis je. Macam kalau kita nak follow Nabi. Saya nak try lah. Kalau ada imam mana yang berhasrat, saya nak try yang Maghrib ni saya nak try baca A'raf habis. Dia pun pederah A'raf tu dekat sebulan buat preparation. Nak bagi ingat A'raf. Dia baca. Tapi waktu dia jadi imam, mungkin dia fikir daripada ayat 1 nak sampai 206 tu aku nak bagi habis je. Tapi Nabi waktu dia baca Al-Quran, riwayat daripada Ummu Salamah, riwayat daripada Aisyah, Nabi sampai ayat azab berhenti doa minta jauh pada azab. Sampai ayat rahmat berhenti doa minta dapat rahmat. Sampai ayat-ayat menyedihkan berhenti sebab nangis pula. Berapa tempoh masa yang diambil untuk ibadah ni? Nabi telah memberi waktu yang luar biasa banyak. Sebab tu surah Al-A'raf ni saya nak sebut banyak cerita Nabi Musa. Sebab personaliti yang paling banyak Tuhan cerita untuk teguhkan hati Nabi supaya tak terkesan dengan musyrikin Mekah ni ialah Nabi Musa. Nabi Musa telah menghadapi kedegilan kaum yang dahsyat. Orang bawah yang degil, orang atas yang degil. Sebab tu kita tengok karakter Nabi Musa tu sendiri pun ialah karakter yang kadang-kadang defensif, agresif. Taklah agresif ni perongoi ataupun orang yang kata apa yang baran, bukan macam tu. Cuma nak kata Nabi Musa ni kalau ada apa-apa dia macam cepat nak tinggi suara. Dia bukan nak marah tapi dia menghadap orang yang bermasalah hampir tiap-tiap hari. Dan orang yang bermasalah tu siapa? Bermula pada ayahnya. Bermula pada Azar. Azar ni ialah orang special pada zaman kerajaan Namrud. Sebab tu kita baca dalam sirah, ayah Nabi Ibrahim ni dia bukan pembesar. Cuma dia orang-orang yang duduk dalam istana yang hebat bersama dengan Namrud. Sebab kepandaian Azar ni ialah ukir patung. Dan dia memang pandai ukir patung sebiji muka Namrud. Tapi nak kata Tuhan ni dia selamatkan Nabi Musa, ni saya cerita sikit lah. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah ada cerita ni. Waktu Namrud dia mimpi kerajaan dia runtuh, dia tanya tukang ramal, apa maksud mimpi ni? Maka tukang ramal tu kata, bayi yang lahir pada malam ini, bayi itulah yang akan menghancurkan kerajaan Namrud. Yang mengandung pada malam tu, yang dah sampai due date ialah isteri Azar, mak pada Nabi Musa. Dia dengar macam tu, Namrud pun kata, tentera-tentera semua pergi mana-mana rumah yang ada perempuan mengandung, bunuh semua. Yang melahirkan anak lelaki, semua bunuh. Tapi dia ni keluarkan Nabi Musa daripada kerajaan Namrud ni. Bawa lari bini dia jauh. Cuma nak kata Tuhan ni dia jaga. Dia punya messenger, dia punya rasul, dia apa semua. Tapi walau macam mana pun, Azar ni dia tak ikut juga dakwah anak dia. Sebab itulah Nabi Musa pernah berdoa pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, jangan engkau malukan aku, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ini Nabi Ibrahim. Cuma saya nak sebutnya ialah itu bahagian daripada cerita para Nabi lah. Sorry, itu cerita Nabi Ibrahim tadi. Cuma saya nak katanya ialah ini penting. Personaliti Nabi Musa ni adalah personaliti yang mustahak untuk kita perhati. Kalau takkanlah Nabi baca surah A'raf ni dalam salat maghrib sampai habis. Jadi tuan-tuan boleh balik tengok, ada 19 kali Nabi Musa namanya diulang dalam surah Al-A'raf ni. Untuk kita beri perhatian. Okay. Jadi saya rasa kita berpada situ ialah kot. Jangan tak bunyi Jangan tak bunyi. Okay, kita beri lalu kita kira habis lah kot. Kita berhenti sini. Okay, jadi kita berpada situnya untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.